السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أما بعد. Para penonton, hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama dan menyambung perbincangan kita dalam kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah, wasilah-wasilah yang bermanfaat untuk menggapai kehidupan yang sejahtera. Hari itu kita dah bincangkan yang terakhir yang kita ambil pada sesi yang lepas ialah di antaranya kita membanyakkan menggunakan doa-doa yang diajak oleh baginda Nabi SAW. Dan makna berdoa ini bukan sahaja kita baca, tapi juga kita menghayati dan faham apa maksud doa tersebut. Ya, contoh doa yang disebut oleh pengarang kitab kita Syekh Sa'di rahimahullah, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perelokkanlah untukku agamaku yang mana ianya adalah ismatu amri, pelindung segala urusanku. Kunci segala urusan ialah agama. Ya. Jadi maknanya kita kena faham, kepala segala urusan, nak elok segala perkara yang lain, kita kena elokkan urusan agama kita, ibadah kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu yang ni yang Nabi minta dulu. Jadi bila kita minta doa ni, kita minta kepada Allah, kita juga kena faham apa benda yang kita minta itu. Pertama sekali kita minta supaya Allah perelokkan agama kita, ibadah kita, akidah kita. So yang tu yang kita kena berikan keutamaan, kerana kalau yang tu elok, eloklah yang lain. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perelokkanlah duniaku yang padanya ada kehidupanku sekarang. So kita kena tahu bahawa dunia ni tempat kita hidup sekarang. Tetapi adakah kehidupan kita ini bermatlamatkan dunia? Tengok lepas tu datang, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, dan perelokkan urusan akhiratku yang kepadanya lah aku akan kembali. So kita kena faham, dunia ni persinggahan sementara, akhirat ialah tempat kekal abadi. Kalau kita dah betulkan sudut pandang kita kepada dunia dan akhirat, kita tahu mana yang alat, mana yang matlamat, barulah kita boleh memahami segala ujian, rintangan yang sampai kepada kita di dunia ini ialah benda yang sementara. Jadi dia pasti akan hilang. Adapun musibah yang akan kena kepada kita di akhirat kalau kita tidak persiapkan diri di dunia ini dengan ketaatan kepada Allah, itulah musibah yang sebenar-benarnya. Na'udzubillahi min zalik. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah hidupku dunia ini sebagai pertambahan kepada amalan kebaikan. Jadi kita kena faham apa tugas kita di dunia ni ialah beribadat, buat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan, memperhambakan diri kita kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, melakukan ihsan kepada makhluk kerana Allah. Inilah yang kita kena buat dalam kehidupan ni kerana Allah Subhanahu wa taala. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah mati sebagai rehat kepadaku daripada segala keburukan. Macam mana kita nak jadikan mati itu rehat? Macam mana kita nak pastikan malaikat munkar dengan nakir nanti dalam kubur lepas dia soal kita, kita boleh jawab soalan, kemudian dia kata kepada kita, nam naumatal arus, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Macam mana kita nak pastikan malaikat munkar dan nakir kata benda ni kepada kita supaya kita boleh berehat dalam kubur? Itulah kita kena pastikan agama kita betul. Ya, kita kena pastikan bagaimana kita dengan Allah, bagaimana kita dengan Rasulullah SAW menjaga sunnah-sunnah baginda, dan hukum hakam agama secara keseluruhannya. Kerana tiga perkara tu je yang dia ditanya dalam kubur. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyyuka, siapa nabi kamu? Wa ma dinuka, apa pegangan agama kamu? Yang
akan menjawab ialah amalan kita. Bukannya lisan kita yang petah ketika kita hidup dunia ni, itu tidak bermanfaat lagi. Di antara doanya, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmatmu sahajalah aku mengharap, maka jangan engkau biarkan aku kepada diriku sendiri walaupun sekedip mata, dan perelokkan untukku segala urusanku. Tiada sembahan yang hak kecuali kamu. Di sinilah kita kata umat Islam diajak supaya tawakal, bersandar diri dan harapan kepada Allah, bukan bersandar diri kepada diri sendiri, bukan kepada makhluk, ya, tetapi kepada Al-Khaliq Jalla wa'ala. Jadi sebab itulah kita umat Islam jangan terpengaruh dengan da'yah gerakan spiritual atheism yang mengajak manusia untuk bertawakal kepada makhluk, dan makhluk yang paling jelek yang diajak untuk kita bertawakal padanya diri kita sendiri. Sedangkan kita ni disuruh dalam Islam berlindung daripada kejahatan diri kita. Pagi dan petang doa kita, Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syarakih. Ya Allah, engkaulah pencipta langit dan bumi, pemilik langit dan bumi, pemelihara penjaga langit dan bumi. Aku bersaksi tiada ilah yang hak kecuali engkau, ya Allah. Lindungilah aku daripada kejahatan diriku dan daripada kejahatan syaitan dan perangkap-perangkapnya. Jadi bukannya kita disuruh yakin diri, percaya diri. Ini semua ajaran sonsang yang membawa kita kepada kebinasaan. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian seterusnya di antara sebab-sebab yang dinyatakan oleh pengarang ialah kita kena prepare for the worst. Bersedia untuk kemungkinan yang paling buruk. Ya. Iaitulah dia kata bi an yuqaddir aswa' al-ihtimalat allati yantahi ilaiha al-amru wa yuwattinu ala dhalika nafsahu. Dia kena anggarkan kalau berlaku apa-apa musibah, dia kena expect the worst supaya dia bersiap sedia. Kalau kita tak expect the worst, kita tak bersiap sedia. Tengok bila jadi COVID-19, banyak orang anggap COVID ini akan berakhir dalam masa sebulan, 2 bulan, 3 bulan PKP. Ya. Okey, sudah habis. So, semua orang dah seronok, dah hora-hore. Ya, tapi sepatutnya kita mengambil pelajaran daripada pandemik yang pernah melanda dunia sebelum-sebelum ini. Ya, kita tengok pandemik sebelum ini mengambil masa bertahun-tahun untuk pulih sepenuhnya. Ya, jadi kalau kita expect the worst, kita tahu bahawa inilah musibah itu datang mungkin bukan sekejap, mungkin lama, kita akan lebih bersedia dari segi mental dan juga kerohanian untuk kita menanggung beban yang kita akan hadapi dalam tempoh yang lebih lama. Jadi itu di antara cara. Ya, dia kata فإذا حلت به أسباب الخوف وأسباب الأسقام وأسباب الفقر والعدم لما يحب والعدم لما يحبه من المحبوبات المتنوعة فليتلقى ذلك بطمأنينة والتوطين للنفس عليها بل على أشد ما يمكن منها فإن توطين النفس على احتمال المكاره يهونها ويزيل شدتها وخصوصا إذا أشغل نفسه بمدافعتها بحسب مقدوره. Kalau berlaku kepadanya sebab-sebab yang menyebabkan dia takut atau sakit atau miskin atau fakir atau hilang perkara yang dia suka daripada pelbagai kesukaannya, maka hendaklah dia terima perkara tersebut dengan tenang dan mensiap sediakan dirinya untuk menghadapi kemungkinan yang paling teruk. Kerana itu akan membantu dirinya untuk lebih teguh dan utuh menghadapi perkara yang sukar tersebut dan meringankannya dan menghilangkan kesukarannya, terutama bila dia menyibukkan dirinya dengan melakukan perkara-perkara yang boleh menghalang keburukan tersebut berterusan atau berlaku sesuai dengan kemampuannya. Maka dengan itu akan berhimpun pada dirinya itu keteguhan jiwa
dan bersama dengan berusaha dengan menyibukkan dirinya untuk menghilangkan musibah tersebut dengan cara yang dibenarkan syarak, dengan cara yang dia mampu, ya, bersama ma'atimadihi fi dhalika ala Allah, dalam keadaan dia bersandar diri, bersandar hati, tawakal kepada Allah, wa husni thiqah bihi, dan percaya dan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi benda ini kalau kita himpunkan dengan kita expect yang the worst, dalam masa yang sama kita berusaha sekadar mampu kita untuk mengelakkan kejadian yang buruk atau mengurangkannya atau mengangkatnya, dan dalam masa yang sama kita juga bertawakal dan yakin bahawasanya bantuan Allah pasti tiba, maka itu akan memudahkan keadaan. Ya, kita expect yang mana memang pandemik ini akan berterusan dalam tempoh yang agak lama, tapi dalam masa yang sama kita yakin bahawa akan sampai masanya Allah Ta'ala pasti akan angkat juga pandemik ini. Seperti mana pandemik-pandemik yang telah berlaku sebelum ini bukanlah pandemik yang pertama melanda alam ini, ya, sudah mungkin dah ratusan pandemik, mungkin ribuan juga pandemik yang melanda dunia, ya, sepanjang alam ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita jangan putus asa dan putus harapan. Kita berusaha, kita expect the worst, itu akan membantu kita lebih mudah untuk kekal dengan SOP, menjaga diri dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama kita juga tidak putus harapan dan kita yakin kok mana pun, susah macam mana pun, pasti kesudahannya adalah cahaya yang terang. Kerana cahaya matahari itu akan terbit apabila malam berada pada kemuncak kegelapannya. Betul tak? Kan? Malam dia semakin gelap. Bila malam semakin gelap, kita tahu tak lama lagi matahari akan terbit semula. Jadi itulah sunnatullah. Sunnatullah, pertolongan dia datang ketika mana keadaan menjadi paling teruk, musibah yang paling kemuncak, ketika itulah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang mukmin dia yakin dengan perkara tersebut, dia tak pernah putus asa. Kemudian di antara perkara yang boleh kita lakukan untuk mengubat penyakit hati, iaitulah amradul qalbil asabiyah, penyakit penyakit jiwa dan penyakit tubuh badan juga, ialah quwwatul qalbi wa adamu inzi'ajihi wa infi'alihi lil awhami wal khayalat allati tajlibuha al afkarus sayyi'ah. Hendaklah dia mempunyai keteguhan hati, keteguhan jiwa, mental yang kuat, dan jangan cepat terkejut dan terikut-ikut dengan khayalan-khayalan dan wasangka-wasangka yang tak berasas, yang selalu dibawa oleh pemikiran yang negatif. Kita expect the worst, tapi jangan expect yang nonsense, yang tak masuk akal. Seperti, pandemik ni, inilah dia, kiamat nak berlaku dah ni, nak main kiamat dah, Dajjal nak keluar dah. Ini ialah expecting the nonsense. Ya. Pertama, tidak ada dalil syarak. Ya, kita dah menisbahkan kepada agama benda yang tidak ada dalil. Lepas tu benda tu akan menyusahkan diri kita sendiri. Ya. Akan menyebabkan kita tak boleh berhadapan dengan musibah yang berlaku. Ya. Dan ini berlaku sebab kita lepaskan pemikiran kita kepada perkara-perkara yang tidak ada dalam pertimbangan rasional. Ya. Bila kita dapat musibah, kesusahan, kepayahan, janganlah kita expect benda-benda yang tak masuk akal. Ya. Kita keputusan pekerjaan dan sebagainya, tiba-tiba kita expect ini habislah kehidupan aku, lepas ni aku tak ada kerja dah, lepas ni tak ada rezeki dah, aku tak boleh makan dah bulan ni, anak-anak aku semua tak ada makan. Itu adalah salah. Itu tidak ada thiqah billah. Tak, sepatutnya kita macam mana pun kita expect yang terburuk, tapi dalam masa yang sama kita yakin rezeki kita terjamin. Ya, terjamin. Rezeki tidak akan kurang. Mainlah pandemik ke apakah, rezeki yang Allah dah tulis masa kita dalam perut mak kita, sebelum kita keluar ke dunia ni, masa kita umur 42 hari dalam perut mak kita, malaikat dah tulis
Rezeki yang ditulis itu takkan kurang walaupun satu butir nasi, takkan kurang walaupun setitik air, dan takkan bertambah juga. Ya, yakinlah Allah Ta'ala dah tetapkan rezeki kita masalahnya. Ya, itu perkara yang kita jangan biarkan pemikiran kita itu pergi kepada perkara-perkara yang mengarut. Ya, pergi kepada perkara-perkara yang mengarut. Ya, itu akan menyukarkan dan menyebabkan khayalan-khayalan, otak kita ni duk khayal benda-benda yang yang tidak ada asas. Itu yang akan menyusahkan. Sebab kata musannif, kalau kita mula menyerah diri kepada khayalan-khayalan dan terikut dengan kesan-kesan negatif, ya, inilah yang akan menjebakkan diri kita ke dalam kegusaran, menyebabkan diri kita dalam tekanan perasaan, penyakit-penyakit mental dan juga jasmani, fizikal. Ya, kita akan hilang kawalan terhadap diri kita. Ya, sedangkan Nabi SAW bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair." Allah lebih sukakan orang mukmin yang kuat. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif. Walaupun pada kedua-duanya ada kebaikan. Tapi yang kuat, termasuk kuat di sini bukan saja kuat tubuh badan, kuat mental. Kuat kerohaniannya, bukan saja jasmani, fizikal, juga rohani dan mental. Ya. Di antaranya ialah bersandar hati kepada Allah dan bertawakal. Yang nak mengelakkan kita daripada terjebak ke dalam wasangka-wasangka, khayalan-khayalan yang melampau tadi, yang tidak masuk asas dan tidak masuk akal tadi, anggaran-anggaran yang tak masuk akal tadi, ialah dengan kita bersandar hati kepada Allah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia tawakal kepada Allah Ta'ala? Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan menjadi pencukup baginya. Allah akan cukupkan untuk dia, tidak akan kurang sedikit pun. Ya? Jadi, apa dia tawakal? Tawakal ini amalan hati. Iaitulah keyakinan hati kita bahawa Allah adalah penjaga kita. Dia bermula dengan rasa yakin, pasti, confirm Allah adalah penjaga kita. Yakin bahawa Allah telah menjamin kehidupan kita di dunia dan juga kejayaan di akhirat jika kita taat kepada Allah. Dan kita juga melakukan sebab-sebab yang, dan itu menyebabkan kita melakukan sebab-sebab yang Allah Ta'ala suruh. Kita dah yakin bahawasanya Allah Ta'ala dah ciptakan alam ini, kalau lapar, makan jadi kenyang. So kita yakin, kita makan. Bila kita rasa lapar, kita makan. Pasal apa? Pasal kita yakin. Itulah sunnatullah. Ya? Maka kalau kita betul tawakal kepada Allah, kita akan buat sebab-sebab yang dia benarkan, yang dia izinkan. Dan kita tidak akan buat sebab-sebab yang dia tak izinkan. Yang mana sebab itu sebenarnya bukan sebab. Dia tidak pergi cari bomoh, berubat dengan sihir, dengan cara syirik. Sebab dia tahu sakit dia telah ditetapkan oleh Allah. Sembuhnya juga ditentukan oleh Allah. Ya? Kalau dia berubat dengan cara yang Allah larang, itu tidak akan menambah umurnya. Dan tidak akan mencepatkan ajalnya. Dan tidak akan melewatkan juga ajalnya. Tanggungjawab dia adalah dia yakin dan dia berubat dengan cara yang Allah Ta'ala suruh, dengan cara yang syar'i. Dengan cara itu dia akan selamat dunia dan akhirat. Rezeki dia sudah dijamin. Dia tidak mencari rezeki dengan cara yang haram. Dia tahu bahawa kalau dia ambil rasuah, dia merompak, dia scam orang, dia curi duit orang, itu tidak akan menambah rezekinya walaupun sebutir nasi, seteguk air. Dan tidak akan mengurangkan rezekinya yang Allah dah tetapkan untuknya. Tugas dia hanyalah mencari rezeki dengan jalan-jalan yang halal, yang Allah dah izinkan. Jadi orang yang bertawakal, dia berusaha. Tetapi dia berusaha dalam rangka keredaan Allah. Dia tidak berusaha dalam rangka yang dimurkai dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertawakal kepada Allah, hatinya teguh.
Tidak akan terikut-ikut dengan sangkaan-sangkaan yang tidak berasas. Tidak akan dikejutkan dengan kejadian-kejadian musibah, ya, kerana itu adalah termasuk kelemahan jiwa, ya. Dan dia tahu bahawa semua yang berlaku, i'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahawasanya apa yang menimpa kamu bukanlah sesuatu yang sepatutnya tak kena kepada kamu, dan apa yang tidak kena kepada kamu bukan sesuatu yang sepatutnya kena kepada kamu. Tidak, ya. Bahkan semua itu berlaku sesuai dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka bila orang itu dia mengetahui Allah telah mencukupkan untuknya, bagi siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan jaga, Allah akan tambahkan lagi penjagaan dan perlindungan, ya. Maka dengan itu akan berubahlah susahnya menjadi senang, sedihnya menjadi gembira, takutnya menjadi aman. Maka kita bermohon kepada Allah Ta'ala kesejahteraan, dan supaya dia mengurniakan kepada kita kekuatan hati, kekuatan jiwa, dan keteguhan dengan bertawakal yang sempurna, yang mana itu akan menyebabkan Allah menjaga ahli-ahlinya, orang yang bertawakal itu, dengan segala kebaikan, dan menolak daripada mereka segala keburukan dan kemudaratan. So ini adalah sebab-sebab, ini adalah sebab-sebab untuk kita memperolehi kehidupan yang sejahtera, yang bahagia. Inilah sebab-sebab yang kita kata membolehkan kita hidup aman, bahagia, ya. Yang penting sekali kuncinya adalah at-ta'abbud. Dan tawakal yang kita sebut tadi, tawakal dia adalah tauhid. Tawakal ialah inti tauhid, tawakal ialah lubuk tauhid, tawakal ialah esensi tauhid. Sebab itulah semakin sempurna tawakal seseorang, semakin sempurna tauhidnya. Dan dijanjikan orang yang telah menyempurnakan tawakal ini, apa dia? Masuk syurga tanpa hisab dan azab. Nabi kata 70,000 min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. 70,000 umatku disediakan untuk mereka itu masuk syurga tanpa hisab dan azab. Siapa mereka itu? Humul ladzina la yatatayyarun wa la yastarqun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang tidak ada i'tiqad, kepercayaan sial. Kerana apa dia tak percaya benda sial? Kerana dia tahu tidak ada. Ini semua sebab yang tidak betul. Seorang yang bertawakal, yang pertama sekali, dia tidak bergantung atau tidak percaya kepada sebab-sebab yang tahayul, mahyul. Dia kena bersihkan diri dia daripada kepercayaan khurafat. Wala yastarqun, dan dia tidak minta orang untuk menjampi. Kenapa dia tak minta orang untuk jampi? Selagi mana dia boleh jampi diri dia sendiri, dia tidak berhajat kepada orang. Kerana jampi adalah satu bentuk doa. Dan doa ialah yang paling afdal, kita berdoa untuk diri kita sendiri, ya. Dan kerana jampi boleh membawa, kalau kita suka sangat minta orang jampi, ditakuti lama-kelamaan kita akan bersandar hati kepada penjampi. Wala yaktawun, dan dia tidak berubat dengan besi panas. Berubat dengan besi panas, al-kay ini dia nak macam dengan bekam. Tapi kalau bekam kita buat keluar darah, kita cucuk jarum. Tapi kay ini dia cucuk, dia letak besi panas dekat tempat-tempat tertentu dekat tubuh badan kita. Itu al-kay, ya. Dan ini adalah cara perubatan yang mujarab. Dari segi kesannya terbukti, dia beri kesan kesembuhan kepada, menjadi sebab untuk sembuh beberapa jenis penyakit. Tetapi kaifiatnya secara fizikal kita tak tahu macam mana, apa kaitan letak besi panas dekat tempat orang yang lumpuh, tiba-tiba tak lama kemudian, lama-lama dia dah boleh bergerak kaki, ya. Sampai sekarang doktor-doktor masih mempertikaikan, sebab mereka tak jumpa bukti saintifik. Tapi Nabi SAW, kita orang Islam, doktor-doktor yang tak percaya dengan Nabi tu, biar fikir mereka lah. Tapi kita yang orang Islam, kita yakin Nabi sebut syifa'u ummati fi thalath, penawar penyakit untuk umatku pada 3 perkara. Syarbatul asal, minuman madu, wa syartatil mihjam, jarum bekam, wal kay,
dan besi panas. Tapi Nabi kata wa anha ummati 'anil kai. Tapi aku larang, aku tak galakkan umatku buat besi panas. Pasal apa? Pasal disebabkan dia sebab yang kita tak tahu secara fizikal. So takut-takut nanti sama juga kita pergi bertawakal kepada besi tu ke, atau kita datang i'tiqad yang tak betul, ya, tentang perkara tersebut. Jadi orang yang bertawakal, dia mengelakkan dirinya daripada melakukan sebab-sebab yang tidak pasti. Sebab-sebab yang kita kata kepastiannya tidak tidak dapat dipastikan dengan jelas dari segi hubung kaitnya dengan sebab-sebab fizikal. Sebab itu syarak tak larang kita makan ubat, sebab ubat kita tahu sebab fizikal dia. Tapi syarak larang kita duk pergi minta orang jampi. Pasal jampi, cara penyembuhan dia tidak secara fizikal, dia secara maknawi. Kan? Tapi ini terbalik. Orang kita hari ni terbalik. Dia kata makan ubat tak Islamik. Kalau nak perubatan Islamik, pergi jampi. Salah. Minta orang jampi, buka pusat jampi, ini semua berlawanan dengan yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Ya? Nabi dalam hidup dia berubat dengan ubat-ubat yang zahir, madu, habatus sauda, bekam, ya, perubatan yang jelas, ya. Nabi lebih banyak menggunakan perubatan yang jelas, ya. Kalau jampi, Nabi jampi diri Nabi sendiri, ya. Kecuali kalau kita ziarah orang sakit, ya, kita disunatkan menjampi dia tanpa dia minta, kerana jampi termasuk doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ajaran Nabi, Imamul Mutawakkilin, imam segala orang yang bertawakal. Cara bertawakal yang sahih, tengok Nabi SAW. Ya, so kita kena betulkan konsep kita tentang tawakal. Ya, tawakal ni makna kita yakin dah disediakan untuk kita. Kita cuma kena pergi ambil. Ya. Kita yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah janji, sesiapa yang bertakwa kepadanya, yang melakukan amal soleh, dia akan dimasukkan ke syurga, dilindungi daripada azab neraka. So kita pulun buat ibadat sebab kita yakin dengan Allah. Kalau Allah dah janji macam tu, dia mesti tepati janjinya. Bukan orang yang bertawakal ni, pasal apa tak semayang? Kita tawakal, kalau dah syurga, syurga juga. Tak ada. Ini karut. Ya. Kita yakin bahawa rezeki kita sudah pun ditetapkan oleh Allah Ta'ala masa kita umur 42 hari dalam perut mak kita. Kalau begitu, kita akan berusaha mencari rezeki yang halal sahaja. Sebab kita tahu, kalau aku buat benda yang haram pun, rezeki aku tak akan bertambah dan tak akan berkurang. Ya? Bahkan sebaliknya, boleh jadi kalau disebabkan dosa-dosa aku itu, Allah Ta'ala halang aku daripada manfaat-manfaat dan keberkatan rezeki. Allahul Musta'an. Ya? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memadamkan keberkatan riba dan mencambahkan kebaikan sedekah. Ya? Jadi mungkin kita dapat rezeki kita 1,000, ya, dengan jalan yang halal 1,000, jalan yang haram pun kita akan dapat 1,000. Tetapi 1,000 dengan jalan yang halal ada keberkatan, 1,000 dengan jalan yang haram tidak ada keberkatan. Tidak akan sama. Ya? So walaupun jumlahnya sama, tetapi kualitinya berbeza. Ya? Kualitinya berbeza. Memanglah kita kata rezeki dah ditetapkan. Kalau orang tu dah rezekinya 30,000, 30,000 lah. Kan? Mungkin dia dapat dengan cara dia kerja cara yang halal, mungkin dia dapat dengan rasuah. Tapi kalau dia ambil 30,000 tu dengan rasuah, keberkatan tidak ada. Kalau dia ambil dengan cara yang halal, keberkatan itu ada. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian Nabi musannif pengarang membawakan kepada kita satu hadis, sabda Nabi SAW, la yafruk mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Jangan seseorang kamu itu memarahi dan membenci seorang wanita mukmin, jangan benci mukminah yang lain, yakni isterinya, pasangan hidupnya. Jangan dia benci, jangan dia marah lebih daripada sepatutnya. Jangan terlampau. Kerana boleh jadi dia mungkin tak suka satu perangai, tapi dia suka perangai yang lain. Ya?
Dan sifat manusia macam tu. Manusia tidak boleh perfect. Ya, kok mana pun kita mesti ada ada benda yang kita betul, ada benda aib, kekurangan yang kita tak puas hati dekat pasangan kita, orang-orang kawan-kawan kita, adik-beradik kita. Ya, guru-guru kita. Ya. Tapi kita kena, di sini dia akan sebutkan beberapa kaedah. Kaedah yang kita kena pakai untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Apa kaedah yang pertama yang kita perolehi daripada hadis ini? Ialah dia kena mempersiapkan dirinya untuk menerima hakikat bahawa setiap orang mesti ada aib, kekurangan atau perkara yang kita tak suka. Ini dia kena siap sedia bahawa tidak ada manusia yang perfect, yang boleh memuaskan semua yang kita nak. Kali ini kita dapat Perdana Menteri baru. Kita tak boleh expect Perdana Menteri ini akan menjadi ideal seperti yang kita nak 100%. Mailah Perdana Menteri berapa juta orang pun, kita takkan boleh jumpa Perdana Menteri yang memuaskan hati 100% manusia. Itu tidak mungkin. Itu mustahil dalam alam ni, tak ada. Tidak ada. Pergi carilah tang mana planet pun takkan jumpa. Ya, takkan jumpa. Kesempurnaan hanya ada pada para anbiya. Tu pun ada orang tak puas hati. Tapi orang yang tak puas hati kepada para anbiya kerana mereka yang kurang, bukan kerana kekurangan pada diri anbiya alaihimussalatu wassalam. Tapi lain daripada para nabi yang tidak maksum, tidak dapat, tidak. Mesti ada kekurangan. Kesempurnaan yang mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi dia kena expect akan ada kesalahan. Mesti dia kena expect daripada isteri dia ada benda yang salah, daripada adik-beradik dia, teman baik dia, rakan sekerja dia, mesti akan ada buat perkara-perkara yang kita tak senang. So jangan kita expect mereka ni akan memuaskan hati kita sahaja. Ya. Dan dalam masa yang sama, dia kena ingat kebaikan yang lebih banyak dan kena bagi timbangan yang betul. Janganlah kerana satu salah 10 kebaikan dilupakan. Janganlah kerana satu salah 2 kebaikan dilupakan. Ya. Jangan kerana ada 2 salah 3 kebaikan dilupakan. Jangan kerana 3 salah 4 kebaikan dilupakan. Bahkan kita kena melihat dari sudut yang baik itu. Ya, kena melihat daripada sudut kebaikan dan kena memaafkan. Jangan layan sangat, jangan ambil kisah sangat keburukan, kerana kita sendiri pun ada benda yang orang tak puas hati kat kita. Bukan kita saja yang boleh tak puas hati ke orang, orang pun boleh tak puas hati kat kita. Kan? Kemudian kaedah yang kedua ialah melaksanakan hak-hak yang wajib dan sunat. Ya. Sentiasa melaksanakan, menunaikan hak-hak, tanggungjawab kita kepada isteri kita, keluarga kita, anak-anak kita, ibu ayah kita, sama jiran-jiran tetangga kita, kawan-kawan kita, adik-beradik kita. Kita berikan, laksanakan hak-hak mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan. Sama ada hak itu adalah hak yang wajib maupun hak yang sunat. Dengan cara itu akan adalah kerehatan di antara kedua-dua belah pihak. Ya, kalau kita melaksanakan hak orang, kita buat tanggungjawab kita, apa yang telah difardukan ke atas kita sebagai suami, sebagai anak, sebagai kawan, sebagai jiran, maka insya-Allah Allah juga akan jadikan sebaliknya, mereka juga akan menunaikan hak kita. Ya. Kalau kita nak kira orang tak sempurnakan hak kita, lepas tu kita nak balas dengan kita tak bagi hak mereka, sampai ke sudah. Masing-masing akan tuduh menuduh. Kawan hang yang start dulu, hang yang start dulu, sampai sudah tak ada. Ya. Jadi kerja kita buat. Tengok Nabi SAW ajak kita berhadapan dengan situasi yang paling sukar dalam masalah tanggungjawab dan hak ini. Nabi kata kepada para sahabat, akan datang pemerintah
pemerintah. Yang ni yang paling sukar kita nak ambil hak kita daripada mereka. Akan datang di akhir zaman pemerintah yang meminta hak mereka daripada kamu, tetapi mereka tidak memberikan hak kamu kepada kamu. Mereka tak buat tanggungjawab mereka, tapi mereka nak kamu sebagai rakyat buat tanggungjawab kamu. Bukan Nabi tak habaq, Nabi dah habaq lama dah. Ya. Maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau macam ni nak buat macam mana? Nabi kata, a'tuhum haqqahum, berilah kepada mereka hak mereka, laksanakan tanggungjawab kamu sebagai rakyat. Was'alu haqqakum min Allah azza wa jalla, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mintalah hak kamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak kita minta kepada Allah. Allah pasti akan beri kepada kita. Kalau kita duk main tarik tali, kerajaan pun tak ikut, menteri pun tak ikut SOP, kita pun tak main ikut, sampai sudah tuan dan puan, tidak akan ada ke hujungnya. Ya, na'udzubillah min zalik. Walaupun memang pasti Allah Taala akan lenyapkan, tapi kalau habis pun pandemik ini, kita akan terus tak puas hati, kita akan terus bergaduh. Ya, kita akan pergeseran itu akan berlanjutan. Antara siapa yang akan tenang. Ya? Tapi kalau kita gunakan nasihat yang, panduan dan bimbingan yang Nabi SAW bagi ni, kita sebagai anak, mak kita, ayah kita mungkin tak laksanakan tanggungjawab mereka. Ya, setengah orang datang, saya tak mau jaga mak ayah saya, pasal mereka masa saya kecil, mereka tak jaga saya. Sekarang bila mereka dah tua baru nak main. Tak, awak sebagai anak laksanakan tanggungjawab awak. Ganjaran awak Allah Ta'ala bagi, bukan awak nak harapkan ganjaran daripada mereka. Dan mereka, ibu dan ayah, kalaulah mereka tak jaga pun kita, cukuplah dengan melahirkan kita itu. Nikmat wujud mereka adalah sebab kewujudan kita. Mereka adalah jalan, sebab Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat yang paling besar, iaitulah nikmat yang paling utama, yang paling asas, nikmatul wujud, nikmat kewujudan. Yang dengan wujud itulah kita boleh menerima hidayah Allah, kita menjadi Muslim, kita menjadi mukmin. Ya? Dia adalah punca kepada segala nikmat-nikmat yang lain. Sebab kepada nikmat tersebut ialah mak ayah kita. Itu pun sudah cukup. Walaupun lepas mereka lahirkan kita, mereka tinggal kita ke apa ke, itu cerita kedua. Yang penting you sebagai anak, Allah dah wajibkan tanggungjawab. Laksanakan tanggungjawab dan minta hak kamu daripada Allah. Ya. Isteri, suami ada kekurangan tanggungjawab, minta kepada Allah. Allah akan buka jalan keluar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi jalan keluar. Jangan risau. Jangan kita balas keburukan orang dengan keburukan. Jangan kita balas jenayah dengan jenayah. Itu perkara yang penting. Demikian juga kita kena mempersiapkan diri kita untuk menghadapi musibah-musibah yang besar. Ya. Ini nak lebih kurang sama yang tadi kita sebutkan. Dan jangan kita terlalu sibuk dengan perkara-perkara yang remeh-temeh. Kesalahan yang remeh-temeh, musibah yang sikit-sikit. Ya. Setengah orang hanya kerana demam sikit dah jadi macam orang sakit bedridden tu. Pasal apa? Sakit kepala, demam. Kalau dia kena penyakit yang lebih teruk daripada itu, lebih sukar untuk dia berhadapan nanti. Na'udzubillah min zalik. Itu sebagai misal. Ya. Hanya kerana kereta dia calak sikit, dia tak boleh. Tak boleh buat kerja lah ni. Dia tak boleh tengok kereta ni. Pasal apa? Kerana kereta calak sikit. Kalau jadi aksiden, ronggak kereta dia. Ya. Allahul musta'an. So kalau dia terlalu melayan musibah-musibah yang kecil, kesalahan-kesalahan orang yang kecil kepada dia, kalau berlaku kesalahan yang besar, musibah yang lebih besar, dia takkan dapat terima, lebih teruk lagi. So dia kena belajar. Sebenarnya musibah-musibah yang kecil kena kepada kita itu ialah didikan Allah Ta'ala kepada kita untuk melatih kesabaran. Ya? Untuk melatih kesabaran. Ya?
Jadi kita kena berlatih. Ya. Semoga kita dikurniakan perkara tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaedah yang ketiga ialah dia kena tahu, orang yang berakal tahu bahawa hidupnya yang sahih, yang bahagia adalah singkat. Hidup ni singkat, tidak lama. Di dunia ni hidup sangatlah singkat. Maka kalau dia sibukkan hidupnya ini dengan tekanan perasaan, dengan emosi yang sentiasa terganggu, hanya kerana orang tu cakap buruk sikit dekat dia, hanya kerana orang ada satu follower telah unfollow dia dekat Twitter, dia dah jadi macam, oh kenapa orang ni unfollow aku, ya? Hanya kerana isu yang remeh begitu, dia sudah tak ada tenang hidup dia. Datang fikiran-fikiran yang negatif pada dia, orang tak suka dekat aku apa semua. Dia akan buang masa. Hidup ni tak lama di dunia. Tuhan bagi masa yang terhad kepada kita dengan satu tugasan yang jelas, beribadat kepada Allah Ta'ala sampai masa kamu akan balik ke negeri asal kamu, negeri akhirat. Kamu akan diberi ganjaran. So kita tak ada masa untuk layan benda-benda yang serpihan-serpihan ini. Ya. Ya. Ibarat orang yang bawa kereta, nampak ada batu kecil kerikil tengah jalan, ya? Dia nak elak, terhuyung hayang bawa kereta, hanya kerana ada debu, ada pasir atas jalan sikit, dia nak elak, ya? Jadi kalau datang tiba-tiba tengah jalan ada lubang yang besar, macam mana dia nak buat, ya? Kita kata benda-benda macam tu tak payahlah, tak perlulah sampai nak meleret-leret, ya. Jangan besar-besarkan isu yang tidak besar. Itu kesimpulan yang kita kata tak. Maka tak sepatutnya dia menghadkan dengan kegusaran dan duk berlanjutan dalam perkara-perkara yang keruh. Kerana itu semua berlawanan dengan kehidupan yang sahih. Maka dia kena jaga kehidupannya. Ya. Ini tidak ada beza antara siapa pun. Orang mukmin, orang tak mukmin. Tapi orang mukmin, kalau dia guna kaedah ini, kehidupannya akan bertambah-tambah lagi bahagia. Ya. Kaedah yang keempat, jikalau ditimpa padanya makruh atau benda yang dia benci atau benda yang dia takut, hendaklah dia bandingkan dengan nikmat yang dia terima daripada Allah. Tentulah kalau kita bandingkan musibah yang kena kepada kita dengan nikmat yang Allah bagi, nikmat lebih banyak. Kok mana pun nikmat mesti lebih banyak, ya? Besar mana pun musibah yang kena pada kita, percayalah kalau kita buat timbangan yang adil, pasti natijahnya, keputusan yang kita akan dapat, nikmat masih mengatasi musibah. Itu pasti, itu jelas, ya. Jadi kalau dia buat perbandingan tersebut, dia akan nampak. Isunya adalah bila datang musibah, kita lupakan nikmat yang Allah bagi. Kita selalu pandang kepada musibah Tuhan dan kita lupa nikmat Tuhan. Bahkan kalau kita perhati lebih dalam ke dalam musibah yang datang itu, rupanya di sebalik musibah itu ada nikmat. Di sebalik musibah itu sendiri ada nikmat. Kan? Kalau kita nak hitung nikmat yang kita dapat sepanjang kita dilanda wabak COVID-19 ni, Allahu Akbar kabira. Ya. Kita tak terbayang, ya, pengajian agama akan berkembang dengan pesat, merentasi sempadan negara dunia, ya. Tapi dengan melandanya wabak ini, masya-Allah, hari ni kita boleh belajar dengan ulama-ulama besar daripada Timur Tengah secara langsung. Ya, dulu yang ulama-ulama ini dulu mereka tak begitu nak bagi perhatian kepada kelas-kelas yang berbentuk online. Mereka lebih suka pelajar datang dan sebagainya. Tapi akhirnya dengan wabak ini, Allah Ta'ala buka jalan kepada orang yang jauh untuk menuntut ilmu, ya. Dakwah Islam tersebar dengan lebih pesat lagi, ya. Siapa nak sangka? Kita tak sangka benda itu berlaku, ya. Dan terbukti
bahawasanya kita boleh duduk di rumah. Ya, kita boleh duduk di rumah, melazimi rumah dengan ibadat. Ya. Jadi benda itu nikmat Allah Taala bagi kita rehat, kita sibukkan hidup kita dengan ibadat. Ya, kalau dulu kita terlalu sibuk ke sana ke sini, ya. Kalau luar musim PKP, mana kita nak boleh buat kelas banyak macam ni? Ya, tak dan. Pasal kelas, kalau kita buat kelas luar makan masa, tempat yang jauh-jauh kita nak pergi. Sehari nak buat 2 kelas pun tak terdaya. Mungkin satu kelas tu kira habis banyak. Mana kita nak terbayang, lah ni kita boleh buat sehari 3-4 kelas. Pagi satu kelas, petang satu kelas, malam satu kelas. Ya. Sebab kita kelas daripada rumah. Relax. Hanya buka laptop, ngajar. Alhamdulillah. Dan kita dapat sampaikan ilmu. Dan interaksi masih berlaku. Tak? Jadi itu satu nikmat, satu nikmat, belum kira lagi yang lain-lain. Subhanallah. Ya. Muhasabah diri kita sedar bahawa kita ni kerdil. Mereka yang telah lupakan Tuhan, tersedak kembali, kata kita ni hamba Tuhan. Itu juga nikmat. Ya. Banyak nikmat yang kita dapat sebenarnya. Di antara kaedah juga ialah kita kena tahu bahawa apa pun yang orang buat untuk menyakitkan kita tidak memudaratkan kita. Ya. Hanya kerana orang bagi satu dislike dekat kita punya status, atau orang main buat maki hamun kita berjemaah dekat kita punya status Twitter ke, dekat Facebook ke, itu tidak memudaratkan kita. Mereka tak boleh kurangkan walaupun setitik air yang Tuhan telah tetapkan untuk kita minum. Mereka tak boleh menghalang walaupun sebutir nasi yang Tuhan telah tetapkan itu rezeki kita. Mereka tak boleh memendekkan ajal kita, tak boleh menambah ajal kita, tak boleh menyebabkan kita jatuh sakit atau kita jadi sihat. Itu semua kehendak Allah Ta'ala semata-mata. Mereka boleh menyakiti kita, tapi tak boleh memudaratkan kita. Ya. Setengah orang dia terlalu, kalau datang satu komen negatif pun dia dah jadi macam, oh tak boleh hidup. Apa yang mudaratnya? Ya. Itu pemikiran orang yang kafir. Orang kafir mungkin dia rasa macam tu pasal dia sempit dengan dunia. Kita, pandangan kita jauh ke depan di akhirat. Ya. Dan kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita sebagai orang mukmin tak boleh layan benda-benda macam ni. Ya. Jadi kita kena yakin bahawasanya apa sahaja musibah yang timpa datang daripada Allah, Allah tetapkan. Dan apa pun kejahatan yang manusia cuba buat kepada kita, dia tidak akan kena kepada kita kecuali dengan izin Allah. Dan Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Dan pasti ada penyelesaian yang Allah sediakan. Ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu dawa'a. Nabi dah bagi tahu tidak ada penyakit yang Allah turunkan melainkan Tuhan turun bersama dengannya ubat. Demikianlah setiap kesusahan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan ada kesenangan. Maka setiap musibah ada juga nikmat dan jalan keluar. Kita yakin. Ya. Demikian juga kaedah yang keenam, bahawa kehidupan kita ini mengikut apa yang kita fikir. Apa maksud di sini? Yakni dia bergantung kepada bagaimana kita melihat sesuatu kejadian yang menimpa kita. Adakah kita menerima dia sebagai ujian daripada Allah? Kita yakin ini datang daripada Allah dan Allah akan membantu kita. Dan inilah apa yang disebutkan dalam ilmu psikologi moden hari ini. Dia berkata punca tekanan perasaan balik kepada bagaimana kita melihat dunia ini. Dan macam mana kita letakkan hubungan kita dengan alam sekeliling. Kalau kita terlalu meletakkan dunia, sebab tu Nabi minta wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan kamu jadikan ya Allah dunia adalah fokus utama kami, dan jangan kau jadikan dunia matlamat ilmu kami. Ya? Jadi kita tak nak dunia ni terlalu sempit. Kita kena luaskan pandangan kita ke akhirat. Ya?
Kalau tidak, kita akan jadi macam tadi lah. Hanya kerana orang dislike, hanya kerana satu orang unfollow, kita dah jadi macam, oh tak apa-apa. Apa faedah? Kan? Yang kita lebih takut ialah Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana penerimaan Allah kepada ibadah-ibadah kita. Itu yang kita kena utamakan. Ya. Jadi ini, ya, sebab tu kita kena jaga pemikiran kita. Kena berfikir tentang yang bermanfaat sahaja. Jangan fikir benda yang sia-sia. Pastikan pemikiran kita ni tak lari daripada benda yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Kalau dia benda yang tidak bermanfaat atau kurang manfaatnya, biarkan dia melintas sahaja. Jangan kita panggil dia main singgah dalam pemikiran kita. Lintasan hati ni banyak. Lintasan yang duk melintas dalam pemikiran kita ni macam-macam benda. Pastikan kita hanya panggil benda yang bermanfaat untuk tetap tinggal dalam pemikiran kita, dalam perasaan kita. Jangan kita layan semua benda yang duk melintas. Itu akan menyusahkan hidup kita. Kaedah yang ketujuh, hendaklah dia mempersiapkan dirinya dalam melakukan perkara yang kebaikan supaya dia tidak meminta ganjaran melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Kalau kita mengharap ganjaran makhluk, kita akan sia-sia dan rugi sahaja. Sebab itulah apa pun, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami hanya memberi kamu makan kerana Allah. Kami tak mau daripada kamu ucapan terima kasih, tak mau balas budi. Kami nak ganjaran daripada Allah. Sehingga kan para ulama kata, kalau kita bagi sedekah dengan sekadar kita sebut, tolong doakan saya, doakan kebaikan buat saya, permintaan itu sahaja pun sudah cukup untuk mengurangkan kualiti sedekah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita bagi tinggal, sudah. Jangan duk minta apa-apa kepada dia, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin sedekah ni Allah Taala tahu. Ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa inna Allah ya'lamu. Apa sahaja nafkah yang kamu infakkan, nazar yang kamu nazarkan, Allah mengetahui akannya. Kata Ibnu Katsir, makna Allah tahu di sini, Allah tahu dan Allah akan beri ganjaran. Jangan takut. Allah tak akan sia-siakan. As long as kita ikhlas, Allah tahu dan ganjarannya ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kaedah yang ke-8. Hendaklah kita sentiasa memberi fokus kepada perkara-perkara yang bermanfaat untuk kita laksanakan dan realisasikan. Ya. Dan jangan kita berpaling kepada perkara-perkara yang memudaratkan untuk kita bersenang-senang. Dan hendaklah kita menggunakan kerehatan dan merehatkan jiwa daripada perkara-perkara yang menggusarkan. So, di antara kaedah yang ke-8 di sini ialah kita kena ada juga rehat. Sekali-sekala kita kena pergi relaxkan diri kita. Tetapi pastikan relax itu dalam redha Allah. Sekali-sekala pergi family retreat, pergi, tapi pastikan dalam redha Allah Ta'ala. Kerana kalau tidak, dia akan balik mudarat kepada kita. Pastikan kita jaga hukum hakam syariat. Musafir macam mana, tak boleh musafir ke negara orang kafir. Ya, mesti berjalan dengan ada mahram, jaga batas-batas pergaulan dan aurat. Itu semua kena jaga. Ya. Jadi tidak ada salah. Bahkan Syekh kata di sini kita kena guna benda ini untuk merehatkan diri kita daripada duk fikir masalah-masalah kerja yang bertimbun dan sebagainya. Sekali-sekala pergi bercuti, pergi berehat. Sebab tu kita ada cuti. Kok mana pun mesti ada cuti. Jadi gunakan cuti untuk berehat seboleh-bolehnya. Pastikan kerja kita untuk minggu itu berakhir sebelum cuti kita bermula. Cuti kita rehatkan diri. Tapi rehat di sini, kita berehat. Yang paling baik untuk kita berehat ialah kita rehatkan diri kita dengan beribadat kepada Allah Ta'ala. Nabi SAW, Nabi berehat macam mana? Arihna biha ya Bilal. Rehatkan kami dengan salat, wahai Bilal. Nabi rehat dengan salat. Dengan salat. Dengan salat Nabi rasa rehat.
Wa ju'ila qurratu 'aini fi shalah. Dijadikan kecerahan mataku, aku rasa fresh bila solat. Kita solat cepat-cepat boleh rehat. Kita solat untuk rehat. Nabi kita solat, habiskan solat supaya kita boleh berehat. Nabi solat untuk rasa rehat, rasa tenang. Dalam solat Nabi rasa rehat, rasa tenang. Hilang semua masalah dalam solat. Macam mana kita nak capai keadaan tersebut? Itu kena mujahadah lebih lagi lah, kan? Diri sendiri saya pun tak capai ke tahap itu. Kita bermujahadah, kita berusaha untuk pergi ke tahap itu. InsyaAllah ta'ala Allah akan bantu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang berjuang jalan kami akan tunjukkan. Kami akan bukakan jalan-jalan ketaatan. Di antara kaedah yang ke-9 itu yang kita sebut tadi. Segera siapkan pekerjaan, jangan tangguh-tangguh. Ya, pastikan setiap hujung minggu kerja kita siap. Tak ada kerja yang kita buat balik di office, daripada office buat pula di hari cuti. So kita tak ada cuti. Tak ada makna cuti. Cuti gunakan untuk berehat. Hari Isnin kita start dengan benda yang baru. Ya, bagi orang yang kerja dalam 5 hari seminggu kan. Ya. Maksudnya kita pastikan kalau kerja hari tu, siap hari tu. Kalau kerja minggu tu, siap minggu tu. Kalau kerja bulan tu, siap bulan tu. Supaya kita tidak bertimbun-timbun kerja. Kalau tidak, kita akan jadi masalah. Dan kaedah yang ke-10 yang terakhir, hendaklah dia memilih amalan yang bermanfaat dan mendahulukan yang paling penting dan yang paling penting. Yang utama diutamakan, yang kurang utama dikemudiankan. Dia kena susun keutamaan, priority. Dan dia hendaklah memohon, menggunakan bantuan, cadangan-cadangan, bantuan musyawarah. Kita selain daripada istikharah, kita disuruh musyawarah, berbincang, dapatkan pandangan orang yang expert, orang yang ada pengalaman, kawan-kawan kita, rakan sekerja kita, nasihat daripada pasangan kita. Berbincang. Perbincangan akan memudahkan hidup kita untuk merancang dengan betul. Dan bila kita merancang dengan betul, maka kita akan boleh mengurus hidup kita dengan lebih baik untuk mencapai kehidupan yang tenang dan bahagia. Itulah sekadar ringkasan isi-isi penting daripada kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Ada soalan? Wassalamualaikum warahmatullahi. Menghadapi orang Islam yang anggap syariat terlalu idealistik, berhujah dengan realiti dan bahkan tidak mampu sedangkan mengizinkannya. Ini syubhat ini kerana kejahilan. Dia tidak tahu bahawa setiap hukum hakam syariat itu datang dengan sebab, syarat, dan hukum hakam syariat mengikut kondisi dan tempat dan keadaan semasa. Dia tidak ada, Allah Ta'ala tak paksa kita untuk solat dengan wudu walaupun kita tak ada ayat. Kalau tak ada ayat boleh tayamum. Ya. Dan kaedah ni terpakai dalam semua hukum syariat. Ya. Jadi punca syubhat ni datang kerana dia tak belajar, dia tak faham pun apa dia syariat. So dia kena pergi belajar dan faham betul-betul apa dia syariat. Apakah kita boleh menyokong individu tertentu dalam politik khawatir mudarat lebih besar? Ya. Itu kita dah jelaskan pada sesi yang khusus, kita dah bincangkan. So anda tak perlu ulas lagi di sini. Nah. Khair insya-Allah. Kalau tidak ada soalan, sekadar itu dulu untuk malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.